Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah audio kita dapat bersua lagi dari daerah Tutong hari ini untuk mengongsikan beberapa info semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan. Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong pagi ini dalam keadaan cerah dan mudah-mudahan apapun perancangan bis kita dipermudahkan Allah jua ya. Baik, kita akan mulakan dulu dengan mengongsikan antara info semasa. Ada beberapa kegiatan yang berlangsung di daerah Tutong, antaranya pada hari ini satu aktiviti yang diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Ya, sudah pun bermula ya program cuti sekolah bermula pada 21 sehingga 31 Ogos 2023. Dan hari ini akan diadakan aktiviti kanak-kanak iaitu gunting dan tampal, manakala aktiviti muda-mudi pula diadakan pengisiannya meneka lagu tradisional Brunei yang berlangsung pada pukul 9 pagi sehingga 11 pagi di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan kegiatan-kegiatan untuk ahli kanak-kanak dan juga muda-mudi juga akan diteruskan lagi di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong dalam cuti sekolah ini. Jadi jangan lepaskan peluang ya untuk sama-sama hadir mengikuti apa jua bentuk aktiviti yang disusun sepanjang cuti sekolah ini. Baik, hari ini juga akan diadakan diteruskan lagi aktiviti cuti penggal persekolahan bagi belia-belia yang diadakan di kawasan pusat belia daerah Tutong iaitu mini inovasi perkemahan belia, dan hari ini mereka akan mengadakan aktiviti mendaki Bukit Ambok ya. Dan selain itu selepas selesai saja aktiviti mendaki Bukit Ambok yang diadakan pada pagi ini, mereka akan meneruskan lagi beberapa aktiviti menarik di pusat belia daerah Tutong dan akan berakhir pada 23 Ogos 2023. Bagi sesi pagi 9 pagi sehingga 12.30 hari, dan manakala sesi petang pula diadakan pada pukul 2 petang sehingga 4 petang ya. Dan jangan lupa untuk menyediakan ataupun membawa CV dan juga 2 keping gambar, dan terbuka kepada lelaki dan perempuan yang berumur 19 sehingga 30 tahun. Baik, untuk seterusnya kita akan beralih mengongsikan bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Bak kata perambahan Brunei, babasah bakaring. Demikian yang dapat diungkapkan pada usaha pengusaha salayan yang ditemui menerusi pakej program kali ini. Seperti kelazimannya, mereka bermula seawal jam 6.30 pagi lagi datang ke gerai untuk melakukan segala penyediaan dari segi kelengkapan dan jualan, selain melakukan kerja-kerja membersihkan ikan yang akan disalai serta menyaluti ikan-ikan dengan rempahan yang telah disiapkan lebih awal untuk dijual. Begitu juga kerja-kerja memaraki api dengan arang dan kayu bakau bagi penyediaan untuk menyalai salayan yang disediakan. Begitulah rutin harian mereka sebelum memulakan perniagaan pada setiap hari waktu beroperasi. Alhamdulillah ada penonton. Lama juga saya berkendara mencari gerai selayan, dan alhamdulillah nampak juga ada sebuah gerai selayan di sini di Kampung Kriam. Jadi kita akan melihat apa saja yang ada berjual di sini, dan juga difahamkan saya ada mendapat juga sedikit info yang mana gerai selayan di Kampung Kriam ini diusahakan oleh sebuah keluarga, boleh dikatakan sebagai business family lah. Dan juga ingin kita mendapatkan sedikit perkongsian daripada pengusaha selayan yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita melihat dulu apa saja yang ada dijual di gerai ini. Assalamualaikum Kak. Salam. Biar penonton, di sini dapat dilihat pelbagai jenis selayan. Ada mackerel lemak ni, liking ni, ada keli, ada ikan apa, ikan gerunggong. Ikan gerunggong Puan ya? Yes. Ikan gerunggong ni. Saya pernah melihat ikan gerunggong tapi sudah ya disalai jadi sukar sikit untuk dikenali.
Tapi yang kakak tadi lurus ikan gerunggong. Ini ikan Biasa. ikan biasa apa tu? Ikan mackerel biasa. Ini yang lamaknya mana? Yang berlamak. Ini yang berlamak. Jadi biasanya orang ada ikut orang ada yang lebih suka berlamak Yang lebih orang suka yang berlamak. Ada orang yang lebih suka yang berlamak. Dan di sana ada jumpa isinya ni. Sana tu ada tongking dan juga ayam. Ada ayam yang orang karat separuh betul. Karat separuh. Tapi saya sebenarnya macam boleh katakan saya amat teruja bila melihat pengusaha-pengusaha selayanan ni. Pasal apa nak? Kalau saya sendiri asapnya ni sudah memedihkan mata. Tapi bagi pengusaha selayan saya lihat macam mereka orang dapat tahan tu mungkin disebabkan usaha untuk mencari rezeki itu kuat di dalam diri. Jadi memang orang apa jua dugaan pencabaran tu perlulah ditempuhi. Jadi kita akan melihat jua apa saja ni orang kerja-kerja yang mereka lakukan di gerai selayanan ni. Selain itu juga turut dijual seperti ikan duai, ikan pelana dan sebagainya, di samping produk-produk penduduk kampung yang ada menghantar di gerai mereka untuk dijual kepada pelanggan yang beroperasi pada setiap hari dari jam 8.30 pagi sehingga 5.30 petang, kecuali pada hari Jumaat dan Ahad dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Saya mula membuka gerai ikan salai MS Keriaman ni pada bulan Jun 2018 dengan suami saya. Yang mendorong saya ni sebenarnya keluarga saya, macam anak-anak saya. Jadinya saya terfikir untuk membuka salayan MS Keriaman ni di daerah Tutong. Lagipun masa tu daerah Tutong belum ada yang membuka salayan di waktu pagi. Jadi saya pun macam ingin mencuba salayan di daerah Tutongan ni lah. So di sinilah bermulanya mendorong hati saya untuk membuka salayan MS Keriam. Kalau ikan-ikan yang kami salai di sini ni, banyakkan orang minat macam mackerel lamak itu sebab isinya yang terlampau lembut. Lamaknya tu banyakkan orang minat lah. Lagipun ia mengandungi protein baik untuk kesihatan. Kami dah menyalai pakai minyak, just menggunakan kayu bakau saja. Antara cabaran yang kami tempuh sepanjang menyalai di gerai salayan MS Keriaman ni, selalunya macam kalau kehabisan stok ikan mentah, kami pasal mencari di mana-mana cawangan. Contohnya macam di pasar ataupun di kilang-kilang ikan untuk menyalai untuk mencari ikan-ikan itu. Kalau sambutan dari pelanggan, alhamdulillah buat masa ni banyak yang memberi sokongan kami. Tambah-tambahan lagi kami membuka dari pagi kan sampai ke petang, jadinya itulah yang membuat customer senang singgah datang ke Keriaman ni, salayan MS Keriam. Dan indah juga disangkalah sambutan di sini ni sangat memuaskan untuk pelanggan-pelanggan di daerah Tutongan ni. Kalau dari segi keunikannya, asal turun-menurun macam sambal asam Jawa. Paling orang minat sambal asam Jawa pedas. Itu asal daripada mama saya sendiri yang buat sambal itu. Jadinya saya pun mengikuti sampai di sinilah, ada salayan di sini di Keriaman ni. Dalam berniaga, selain daripada usaha dan lokasi yang strategik, perlu juga ada strategi jualan yang dapat menarik pelanggan. Antara yang dikongsikannya adalah dari segi memudahkan tempahan buat pembeli dan oleh yang demikian memanfaatkan penggunaan sosial media seperti WhatsApp, Instagram dan sebagainya adalah perlu, lebih-lebih lagi di era teknologi kini. Jika beliau imbas kembali, meski pernah mengharungi cabaran dan liku-liku dalam perniagaan salayan, namun perkara tersebut tidak pernah mematahkan semangat kerana itulah adat dalam berniaga. Apa yang penting adalah sikap untuk terus berusaha dan konsisten dalam mengusahakan yang telah diusahakan serta tidak pernah berputus asa, sentiasalah disemai dalam diri. Kita minta tambah lagi ikan mackerel lamak. Alhamdulillah. Ya, penonton tadi adalah sempat saya mendengarkan boleh dikatakan cerita perjalanan perniagaan kakak dalam berniaga selayanan ni. Bagi saya memang satu yang sungguh inspirasi sekali, yang mana perusahaan ini telah pun diusahakan dari tahun 2018. Jadi kira-kira masa ni dekat 5 tahun sudah diusahakan. Dan banyak juga cabaran-cabaran yang perlu ditempuhi. Seperti saya nyatakan sebentar tadi, asapnya saja sudah bagi satu cabaran yang amat
menguji mental dan fizikal lah bagi saya. Kalau audio dapat saksikan, mata saya pun sudah beraing-aing sudah ni, menahan asapan ni. Tapi yang penting bagi saya adalah usaha dalam perniagaan, Datuk. Terima kasih, Kak. Sama aku jualan. Saya balik. Usaha dalam perniagaan tu perlu ada, kerana kalau kita tidak berusaha, tidak akan berjaya. Jadi apa yang penting adalah usaha untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan itu perlu kita ni cari, dan perlu kita ni juga konsisten, terutama sekali bagi mereka yang berniaga. Jadi saya kira sampai di sini sahaja kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.